Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhana Najwa binti Yusri, nombor telemetri 4212012181. Saya dari 2.2 akan membentangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu Sekolah Menengah di Korea Selatan. Jadi tajuk ini dibawakan olahan subjek pendidikan global dan antarabangsa oleh pensyarah Said Lamsar. Seterusnya kita masuk kepada isi kandungan. Hari ini terdapat 6 isi kandungan yang akan dibentangkan oleh saya sebentar lagi. Baiklah, pertama sekali perlu kita ketahui bahawa pendidikan ini merupakan salah satu tunjang dan juga kepentingan kepada sesebuah negara. Malah dengan adanya sistem pendidikan yang baik, ia mampu melahirkan insan yang berilmu yang menjadi kekuatan kepada sesebuah negara tersebut. Setiap negara pasti mempunyai sistem ataupun kaedah serta cara bagaimana untuk mendidik para generasi muda dalam pendidikan yang semakin hari semakin mencabar. Setiap negara membangunkan sistem pendidikan ini dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Maksudnya untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan masyarakat tersebut, maksudnya pendidikan juga perlulah bergerak sejajar dengan perkembangan tersebut. Perkembangan menurut Afriliani 2021 juga menyatakan bahawa perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin hari semakin meningkat di pelbagai negara dengan tahap pembangunan yang berbeza juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di setiap negara. Maksudnya kepesatan ataupun perkembangan ilmu dan teknologi juga mempengaruhi perkembangan pendidikan. Jadi kedua-duanya perlulah bergerak sejajar untuk membangunkan lagi sistem pendidikan pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya kerangka sistem pendidikan negara di Korea Selatan. Tahukah anda Korea Selatan sangat menitikberatkan soal pendidikan? Buktinya, menurut laporan daripada PISA iaitu Program for International Student Assessment menyatakan bahawa pendidikan Korea Selatan berada di tangga yang ke-7 dengan markah sebanyak 526 dalam matematik, 519 dalam sains dan 5141 dalam bacaan. Tambahan daripada itu juga, menurut MBC Times juga menyatakan bahawa pendidikan di Korea Selatan kini berada di tangga yang ke-5, 5 di antara 20 sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa Korea Selatan ini sangat menitik beratkan soal pendidikan sehingga mampu merangkul kedudukan yang ke-5 di antara sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Jadi tak dinafikanlah bahawa Korea Selatan ni betul-betul menitik beratkan soal pendidikan. Kerana Korea Selatan ni tujuan dia menitik beratkan pendidikan ini adalah untuk menanamkan rasa identiti kebangsaan ataupun penghormatan terhadap kedaulatan negara. Jadi sebab itulah dia sangat menitik beratkan soal pendidikan. Okey, seterusnya kita masuk kepada sistem pendidikan di Korea Selatan. Jadi melihat kepada objektif pendidikan sistem pendidikan Korea Selatan, apa yang mereka tekankan iaitu mengenai ilmu pengetahuan asas adalah objektif paling utama yang ingin dicapai dan diterapkan terhadap semua pelajar dan generasi di setiap umur ataupun di setiap peringkat. Jadi terdapat juga beberapa objektif dalam sistem pendidikan Korea Selatan yang diutamakan, antaranya ialah pengetahuan asas, menanam nilai-nilai terpuji, meningkatkan kemahiran dalam diri seorang pelajar dan memupuk rasa cinta akan negara. Jadi semua ni adalah antara objektif utama dalam sistem pendidikan di Korea Selatan. Sistem pendidikan ini juga meliputi beberapa perkara, iaitu terdapat 3 tahap pendidikan yang diwajibkan ke atas setiap pelajar bermula daripada kecil sampailah dah peringkat remaja, iaitu yang pertama sekali adalah pendidikan rendah, yang kedua pendidikan menengah dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Selain itu, kaedah pembelajaran dan juga teknik pelajaran adalah amat dititikberatkan juga. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berasaskan bahan-bahan yang melibatkan teknologi.
Hal ini akan menjadikan ataupun memudahkan lagi pembelajaran sesuai mengikut keadaan kelas tersebut. Ia juga meliputi bagaimana kreativiti para pendidik dalam menghidupkan suasana kelas yang lebih efektif. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada struktur pentadbiran pendidikan. Struktur pentadbiran pendidikan terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, Kementerian Pendidikan, yang kedua, tahap pendidikan, dan yang ketiga adalah organisasi pengurusan sekolah. Pertama adalah Kementerian Pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Korea, ia dapat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu Presiden, Perdana Menteri dan Dewan Nasional, manakala yang kedua adalah Kementerian Pendidikan. Jadi dalam hal pendidikan, Kementerian Pendidikanlah yang memainkan peranan yang penting sebagai perancang, pelaksana, pengurus, pemantauan bagi setiap hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, seterusnya kita masuk pula yang kedua, iaitu tahap pendidikan di Korea Selatan. Okey, tahap pendidikan di Korea Selatan menggunakan sistem 6-3-3-4. Okey, sistem 6-3-3-4 ni menjadi satu ukuran ataupun alat ukuran kepada setiap tahun yang diperuntukkan bagi tahap pendidikan di sekolah-sekolah Korea Selatan. Maksudnya, sistem ni akan menjadi satu ukuran kepada tahap umur seseorang tu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, nanti saya akan terangkan. Okey, tahap pendidikan di Korea Selatan ini boleh dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama pendidikan dasar ataupun sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pengajian tinggi ataupun universiti lah. Jadi bagi sekolah dasar ni, ia bermula seawal umur 6 tahun. Sekolah dasar ataupun sekolah rendah seawal umur 6 tahun. Maksudnya kanak-kanak ni, malah kan kanak-kanak ni bila dia dah menjangkau umur 5 tahun ni, ibu bapa mereka akan menerima surat daripada kerajaan, iaitu surat pendaftaran lah daripada kerajaan untuk memasukkan anak-anak mereka ni sekolah rendah kerajaan lah. Maksudnya betapa pentingnya Korea Selatan ini terhadap pendidikan. Seawal anak tu umur 5 tahun dah diberi surat sebagai satu amaran, bukan amaran lah, sebagai satu tanda bahawa anak mereka ni dah perlu dihantar ke sekolah. Macam tu lah. Jadi awal sekali mereka ada data di sekolah dasar lah, sekolah dasar ataupun sekolah rendah, kemudian sekolah menengah. Sekolah menengah ni pula terbahagi kepada 2, iaitu sekolah menengah dan sekolah tinggi. Maksudnya akan ada 2 bahagian lah, sekolah menengah dan sekolah tinggi. Dan juga yang terakhir adalah institusi pengajian tinggi lah, ataupun di peringkat IPT, kalau kat Malaysia ni IPT ataupun universiti lah. Jadi kalau untuk sekolah menengah ni, dia akan bermula, kita balik pula kepada sekolah menengah tadi. Sekolah menengah sahaja, sekolah menengah ia akan bermula umur daripada 12 sampai 15, manakala sekolah tinggi akan bermula daripada umur 16 sampai 18. Sebab sistem tu jadi 6-3-3-4. Okey, yang pertama sekali kita tengok sekolah dasar tadi. Sekolah dasar tadi seawal 6 tahun. Maksudnya 6 tu melambangkan seawal 6 tahun dah kena masuk sekolah dasar. Okey, 3-3-4 kan. 3-3 tu pula adalah di peringkat sekolah menengah akan dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu sekolah menengah dan sekolah tinggi. Sekolah menengah seawal umur 12, 13, 14, 15. Maksudnya 3 dan juga 16, 17, 18. Maksudnya 3. Maksudnya 3 tahun, 3 tahun. Sekolah menengah 3 tahun, sekolah tinggi 3 tahun. Dan 4 pula adalah melambangkan sekurang-kurangnya warga ataupun masyarakat di Korea ni kena belajar di peringkat universiti selama 4 tahun. Macam itulah maksud dia menyambungkan pelajaran ke universiti selama 4 tahun. Sebab itulah dipanggil sebagai sistem 6-3-3-4. Setakat ni boleh faham kot, insyaAllah. Jadi sebenarnya kenapa sebenarnya Korea Selatan ni menggalakkan untuk pelajar-pelajar selepasan sekolah ni kena sambung di peringkat universiti lah. Supaya apa? Supaya ia bertujuan untuk memberi kefahaman dalam diri mereka berkaitan manusia dan persekitaran, serta keinginan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat lah, supaya mereka lebih orang kata pemikiran yang lebih terbuka, mampu bergaul dengan masyarakat, mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Dan juga pelajar yang ingin, ada satu syaratnya, pelajar yang ingin menyambung ke pelajaran ke peringkat universiti akan dinilai dan dipilih melalui peperiksaan negara ataupun rekod di sekolah tinggi. Yang sekolah menengah tadi kan, dia ada 2 kan, sekolah menengah dan sekolah tinggi. Jadi dia akan tengok kepada rekod sekolah tinggi. Okey.
Baiklah, kita masuk pula yang ketiga, iaitu organisasi pengurusan sekolah. Jadi perlu diketahui dahulu bahawa sekolah ini adalah medium utama bagi penyebaran pendidikan. Jadi tanpa ada sekolah ni, penyebaran pendidikan itu tidak akan mampu tersebar dengan lebih efektif lah. Jadi sekolah perlu ada. Walau bagaimanapun, tanpa ada pengurusan yang baik ataupun yang mampan, pasti setiap sekolah itu tak mampu berdiri dengan utuhnya. Jadi justru perlu ada pengelola atau ada pengurus yang mengurus sekolah. Begitu juga dengan sekolah-sekolah di Korea Selatan. Pengurusan di sekolah Korea Selatan boleh dibagikan kepada dua aspek, maksudnya dua bahagian. Okey, dua perkara yang wajib ada dalam sekolah adalah guru dan juga kurikulum. Okey. Guru ni dia bertindak sebagai ejen penyebaran ilmu ataupun ejen penyebaran pengetahuan. Maksudnya guru ni sebagai tenaga pengajar kepada murid-murid. Tanpa adanya guru ni, siapa yang nak ajar murid-murid di sekolah? Sebab itu perlu adanya guru. Malah guru ni bukan sahaja mengajar tetapi juga sebagai pengurus di sekolah. Maksudnya guru ni ada juga jawatan-jawatan lain ataupun jawatan-jawatan tertentu yang ditugaskan untuk mengurus bahagian-bahagian tertentu di sekolah. Contohnya yang saya bercontoh sebagai panitia hal ehwal murid. Contohlah, sama juga di Malaysia. Guru-guru di Malaysia juga mereka bukan sekadar mengajar saja, tapi ada certain guru ni ada memegang beberapa jawatan lain sebagai jawatan sampingan. Manakala kurikulum di Korea Selatan pula dikeluarkan oleh KICE, iaitu Korean Institute of Curriculum and Evaluation. Dengan kurikulum standard meliputi antara pengkhususan yang tertentu, iaitu bahasa Korea, kesenian, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maksudnya ini adalah antara subjek-subjek yang utama yang dititik beratkan dalam kurikulum lah. Jadi tanpa ada kurikulumnya, kita tak tahu apa pembelajaran yang perlu diajar, apa garis panduan yang tertentu. Jadi sebab itulah guru dan kurikulum ni memang ada peran yang penting untuk untuk berada dalam sesebuah sekolah itu. Okey, baiklah. Sistem pendidikan di Korea Selatan juga menggunakan sistem umur, bukan pengetahuan, bukan nilai dan ujian sebagai kayu ukur bagi memastikan kelangsungan pembelajaran tersebut. Jadi inilah yang uniknya sekolah di Korea Selatan. Mereka menggunakan umur sebagai kayu ukuran, bukan sebagai nilai, bukan peperiksaan dan sebagainya, tapi umur. Kita masuk pula kepada kurikulum sekolah menengah selatan. Maksudnya sekolah menengah di Korea Selatan. Maafkan saya. Kurikulum di sekolah menengah Korea Selatan. Jadi bagaimana bentuk kurikulum sekolah menengah di Korea Selatan ni? Baiklah, kurikulum sekolah menengah di Korea Selatan ini perlu diketahui bahawa mereka tiada sebarang peperiksaan untuk masuk ke sekolah menengah. Mereka hanya bergantung kepada GPA untuk masuk ke sekolah menengah yang lebih baik. Maksudnya mereka bergantung sepenuhnya kepada GPA lah. Macam kat Malaysia lah, ada CGPA, GPA dan sebagainya. Penghapusan sistem peperiksaan kemasukan adalah atas faktor taraf hidup rakyat yang semakin meningkat di Korea Selatan. Maksudnya Korea Selatan ni bukan sahaja mementingkan pendidikan, malah dia memahami keadaan rakyat di Korea Selatan yang tidak semuanya mampu untuk masuk ke sekolah. Jadi sebab itulah apa pun yang terjadi, pendidikan adalah yang paling utama. Jadi CSAT penilaian adalah untuk menentukan kemasukan pelajar di pendidikan universiti. Maksudnya CSAT ni maksudnya adalah peperiksaan College Scholastic Aptitude. Maksudnya itu nama singkatan dia adalah CSAT. Ini adalah orang kata tiket sebelum mereka masuk ke universiti lah. Maksudnya untuk masuk ke universiti mereka perlu melalui CSAT lah, iaitu satu peperiksaan lah. Okey, tambahan daripada itu juga, di Korea Selatan juga mempunyai sekolah vocational. Sekolah vocational ni adalah merupakan sebahagian daripada sekolah menengah. Maksudnya sebahagian daripada sekolah menengah tu adalah dipanggil sebagai sekolah vocational. Di samping itu, sekolah vocational juga bertujuan adalah untuk menyokong program industri yang semakin berkembang di Korea Selatan. Oleh sebab itu juga, kerajaan menambahkan lagi kuota pelajar ke sekolah vocational dan menambah bilangan sekolah vocational. Maksudnya untuk meningkatkan lagi kemajuan di sekolah vocational. Sekolah menengah tinggi pula adalah dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan
lanjutan yang lebih praktikal berbanding dengan sekolah rendah dan sekolah menengah biasa. Maksudnya kan peringkat sekolah menengah ada dua bahagian, satu sekolah menengah biasa dan sekolah tinggi. Maksudnya sekolah tinggi ni dia lebih praktikal. Maksudnya pelajar akan melakukan sesuatu perkara tu dengan sendiri ataupun dengan lebih, orang kata lebih kepada latihan kepada mereka. Jadi antara kursus yang disediakan bagi menengah tinggi ini adalah seperti core curriculum, bahasa Korea, pengajian sosial, etika dan moral, sejarah Korea, sejarah dunia, geografi, matematik dan lain-lain lah. Manakala sekolah vocational pula adalah kursus yang disediakan adalah seperti kepakaran dalam bidang pertanian, perikanan, perbankan, perdagangan, kejuruteraan dan kesenian. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk pula kepada subtopik yang ke-12 iaitu kaedah pengajaran di Keluaran Selatan. Kaedah pengajaran di Keluaran Selatan adalah mereka mengamalkan pengajaran berasaskan ataupun berpusatkan murid. Maksudnya di sini mereka melibatkan semua murid yang berada dalam kelaslah berpusatkan pelajar. Sebagai contoh, guru melibatkan pelajar dalam segala jenis aktiviti semasa proses pembelajaran dan pengajaran seperti aktiviti berkumpulan, menjawab kuis, menjawab soalan secara berkumpulan dan sebagainya. Selain itu juga, kaedah pengajaran di Keluaran Selatan juga menggunakan bahan iaitu ataupun BBM. Seperti di Malaysia di BBM, kalau di sana juga menggunakan bahan bantu mengajar iaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ia dapat membantu dalam proses pembelajaran itu serta menarik minat pelajar untuk fokus dalam pembelajaran. Bila ada suatu kelainan ataupun kaedah kelainan yang digunakan oleh guru, maka ia dapat menarik minat pelajar di Keluaran Selatan. Seterusnya, kaedah pengajaran di Keluaran Selatan juga sangat menekankan bakat dan kreativiti seseorang individu ataupun seseorang murid ketika dalam proses pengajaran. Jadi Keluaran Selatan ni boleh dipuji lah. Maksudnya kaedah sistem pendidikan ni boleh puji sebab dia melihat kepada bakat ataupun kreativiti pelajar semasa sesi pembelajaran. Itu sangat baguslah untuk kemajuan ataupun tingkat pelajar itu sendiri. Kaedah pengajaran di Keluaran Selatan juga, apa yang mereka tekankan adalah semangat berdikari yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada fakta menarik mengenai pendidikan di Keluaran Selatan. Yang pertama adalah standard kurikulum pendidikan di Keluaran Selatan adalah sangat disiplin dan berstruktur. Yang kedua, terdapat 5 mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh pelajar di Keluaran Selatan iaitu matematik, sains, bahasa Korea dan juga seni. Yang ketiga, di Keluaran Selatan mereka memiliki tempat pendidikan tambahan iaitu di HAO. Yang keempat, budaya pembelajaran yang kuat dan persaingan yang sangat ketat di sana. Yang kelima, waktu persekolahan di Keluaran Selatan adalah selama 16 jam dari waktu pagi sehinggalah waktu malam. Seterusnya, yang keenam adalah Keluaran Selatan sangat memberi penekanan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan di Keluaran Selatan. Dan yang terakhir adalah uniform di sekolah Keluaran Selatan adalah sangat menarik dan berbeza daripada negara-negara yang lain. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Keluaran Selatan berbanding di Malaysia. Pertama sekali dari segi aspek masa pembelajaran. Masa pembelajaran di Keluaran Selatan adalah selama 16 jam. Manakala di Malaysia hanya 7 jam sahaja waktu pembelajaran. Yang kedua, penilaian akademik. Penilaian akademik di Keluaran Selatan adalah menggunakan CSAT, manakala di Malaysia adalah dua peperiksaan utama iaitu UPSR dan SPM. Penggunaan teknologi pula amatlah diwajibkan di Keluaran Selatan, manakala penggunaan teknologi di Malaysia telah berkembang sejak wujudnya KSSR dan juga KSSM. Seterusnya, perbezaan daripada segi objektif pendidikan pula adalah di Korea ia memberikan pengetahuan asas, menanamkan nilai-nilai dan kemahiran serta menggalakkan pelajar agar wujud perasaan bangga dan cinta akan negara. Manakala di Malaysia pula adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dalam mewujudkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, rohani, intelek, emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Antara kelebihan dan kelemahan pula ialah yang pertama, kelebihannya sekolah rendah dan menengah adalah secara percuma. Yang kedua, sistem pentukaran guru di Torres Selatan adalah sistem bertahun. Yang ketiga, Torres Selatan merupakan negara yang sangat berprestasi tinggi dalam pendidikan. Dan yang keempat, tiada pelajar yang tidak bersekolah. Manakala kelemahan yang paling utama di Torres Selatan adalah pelajar mengalami emosi disebabkan kurang waktu rehat yang disebabkan oleh waktu pembelajaran sebanyak 16 jam daripada pagi sehinggalah malam. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Korea Selatan telah mencapai tahap yang amat membanggakan dan membuktikan kedudukan pendidikan Korea Selatan di antara yang terbaik dan tertinggi di seluruh dunia. Jadi tidak dinafikan bahawa Korea Selatan amat menitikberatkan soal pendidikan sehingga menjadikan ia sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Jadi itu sahaja daripada saya dan kumpulan 2. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.